qawli amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini, pagi 25 Ramadan, kita masih lagi dapat beristiqamah untuk kita meneruskan usaha kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga tuan-tuan, antara intipati yang utama pada 10 yang terakhir Ramadan ini untuk kita memburu, selain daripada Lailatul Qadar, kita memburu pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang diajar oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang dah dilakukan pada malam Al-Qadar, lalu Nabi memberitahu, mengajar kepada Aisyah satu doa yang sampai hari ini pun kita menghafalnya dan kita membacanya. Cuma kadang-kadang kita perlu sedikit lagi, iaitu penghayatan kepada doa tersebut. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semua orang hafal, tetapi doa ni, di sebalik doa ini adalah hikmahnya kita nak mohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau suka kepada kemaafan dan pengampunan. Fa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Sekiranya kita mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala, maka insya-Allah kita akan termasuk dalam kalangan hamba Allah yang beroleh kemenangan dan juga kejayaan. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Allah Ta'ala kata tak sama penghuni neraka dan penghuni syurga. Ashabul jannati humul faizun, yang betul-betul mendapat kejayaan ni adalah penghuni syurga. Dalam keadaan tuan-tuan, kita tak tahu bagaimana keadaan kita sekarang ini, sama ada dosa-dosa yang telah kita lakukan itu diampunkan oleh Allah ataupun tidak. Maka dengan sebab itulah kita berusaha untuk mendapat pengampunan Allah. Kita kena sangka baik dengan Allah, kita kena berpositif untuk kita memohon segala keampunan kepada Allah. Allah akan mengampunkan dosa kita sekiranya kita benar-benar memohon keampunan kepada Allah. Tentu ada satu cerita yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu, kalau siapa-siapa yang ada soalan nak bertanya, saya buka ruang seluas-luasnya kepada anda untuk bertanya. Jadi kalau sesiapa yang nak tanya soalan, boleh WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Saya ulang sekali lagi, siapa-siapa ada soalan, apa-apa soalan, sama ada yang berkaitan dengan tajuk ataupun di luar tajuk pun boleh kalau nak bertanya. Jadi anda boleh menghantar soalan anda kepada saya di talian 019 324 1364. Baik, jadi tuan-tuan boleh hantar soalan. InsyaAllah sampainya soalan, saya akan respon apa-apa soalan yang tuan-tuan kemukakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, balik kepada perbincangan kita, iaitu apa yang disebut tadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang nama dia Ma'ish. Ma'ish ni bukan Ma'iz tu Majlis Agama Islam Selangor. Ma'ish, dia ni satu hari dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang pada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tahirni, ya Rasulullah, bersihkan aku. Dia mai kat Nabi, dia minta supaya
Nabi bersihkan dia. Nabi kata, irja' balik, istaghfirillah, bertaubat wa tub ilaih, balik istighfar pada Allah Ta'ala dan juga bertaubat kepadanya. Tak lama selepas pada tu dia main lagi, dan disebut lagi. Dia kata, ya Rasulullah tahhirni, ya Rasulullah bersihkan aku. Nabi kata, baliklah istighfar pada Allah, taubat pada Allah. Kali ketiga dia main lagi, dan mengikut riwayat dia main kali keempat. Disebut benda yang sama, tahhirni, sucikan aku, bersihkan aku. Kali keempat Nabi tanya, sebab Nabi suruh bertobat, tobat pada Allah. Dia tak berhati, dia rasa macam terbemban di atas belakang dia. Lepas tu dia main jumpa Nabi SAW kali keempat, disebut benda yang sama, ya Rasulullah tahhirni, ya Rasulullah bersihkan aku. Lalu Nabi bertanya, fima utahhiruka, aku nak bersihkan kamu daripada apa? Faqala, dia pun kata, minaz zina, daripada zina. Rupa-rupanya dia melakukan satu kesalahan yang besar, iaitu perzinaan. Tapi orang yang beriman pada Allah ni, dia buat salah, dia rasa kesalahan itu membelenggu diri dia, dia tak senang duduk. Itu tanda-tanda orang beriman. Nak beza, kata para ulama, nak beza orang beriman dengan orang munafik, kita cek diri kita, tak perlu cek orang. Cek diri kita. Nak beza orang beriman dengan orang munafik, ataupun yang ada ciri-ciri munafik. Orang beriman ni, bila dia buat dosa, dia rasa macam satu gunung, satu bukit nak hempap dia. Dia takut. Buat tu sebab apa? Kau takut? Buat apa? Itu makna ini cabaran lah. Manusia dia ada nafsu, syaitan, ini elemen-elemen dalaman, elemen luaran, kan? Dia masa satu waktu tu, iman kan, al-iman yazid wa yanqus. Iman ni kadang naik, kadang turun. Mai 10 tak akhir ni nampak makin naik, alhamdulillah lah kan. Tapi raya sud turun balik. Dia naik turun. Dia fluctuate, yang kata iman ni. Dia duk naik sentiasa tu, iman malaikat, iman para anbiya, itu naik, tak turun-turun. Iman malaikat statik, taat 100%, dia tak ada turun naik. Iman kita ni sat naik, sat turun, sat naik, sat turun. Dan iman ni penting tuan-tuan, sebab dia memandu arah hidup kita. Hak boleh nak mari tahajud ni pun, qiyamul lail, hak nak mari nak i'tikaf ni pun, hak nak mari ke subuh ni pun, ni semua iman yang memandu kita. Kadang kita tak tahu yang mandu kita tu apa. Iman yang mandu kita sebenarnya. Sebab tu iman ni benda yang sangat penting dalam kehidupan. Sebab tu iman ni, Nabi dah pesan, Nabi kata, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara ni kalau ada, insya-Allah iman dia rasa manis. Dia rasa manis. Dia bukan, sebab iman ni pun kadang rasa terpaksa, ya, dia tak manis. Dia rasa manis iman tu. Jadi macam mana kita nak bagi rasa manis? Dengan manis itulah kita akan sentiasa buat kebaikan. Baik, kadang-kadang menurun iman kita. Masa menurun tu, pak syaitan masuk, pak nafsu masuk. Tiba-tiba kita buat benda yang haram, tiba-tiba kita buat benda yang salah. Orang beriman, pak, dia akan rasa, Allah, pasal aku salah, pasal aku buat ni. Dia rasa dosa dia itu macam bukit yang akan hempap dia. Orang munafik lain pula, atau yang ada ciri munafik, bila dia buat dosa, dia rasa macam dosa tu macam lalat yang ingat di hidung. Lalat yang ingat di hidung ni buat apa? Tepih gitu je. Tepih. Dia anggap gitu je.
Kalau kita menganggap dosa kita buat macam tu, bahaya. Kita berada pada zon yang bahaya. Ada orang ni bulan Ramadan 10 terakhir pun anggap macam tu juga. Allahu Akbar. Takut, tuan-tuan, takut. Sebab umur kita makin meningkat. Dan kita bukan boleh U-turn. Jadi bagaimana kalau bertemu dengan Allah dalam keadaan yang kita tak sempat bertaubat pada Allah? Sebab apa? Iman duk turun. Sebab itu pentingnya untuk kita bermuhasabah, terutama pada 10 takhir Ramadan yang orang kadang-kadang dia tak muhasabah dah, duk teriak balik kampung duk teriak suasana tu dia lupa dah kan. Tetap kita kena peringat, tetap kita kena ingatkan diri kita, tetap kita kena berusaha untuk memastikan supaya kita termasuk dalam kalangan hamba Allah yang sentiasa bertaubat. Sebab apa rahsia Nabi tu kita sebut tu? Dalam banyak-banyak perkara hak Nabi ajak, Nabi sebut tentang pengampunan kepada Aisyah. Nak bagi tahu pada kita sebenarnya minta ampun tu benda yang paling penting. Istaghfirillah. Balik cerita tadi, Maiz kata, dia kata minaz zina, dia kata bersihkan aku daripada zina. Nabi pun pelik ni, kau mudah ni nak mengaku ni, risiko dia besar. Nabi tanya para sahabat, Maiz ni okey tak okey? Maknanya dia kadang-kadang dia betul tak betul ni, Abihi junun, dia gila ke dia normal? Sahabat kata dia normal, dia tak gila, dia waras. Mana dia cakap tu atas kewarasan dia. Nabi tanya lagi, dia mabuk tak? Kadang-kadang orang ni dia mabuk, lah ni mabuk ketum lah. Dia mabuk ni, dia cakap pun dia pun tak tahu dia cakap apa. Sahabat picit tengok, tak, dia bukan mabuk. Okeylah, tak apa, maknanya dia sedar memang dia nak betul-betul nak minta dibersihkan. Maka Nabi perintahkan dia direjam. Pasal pada direjam, kesalahan hudud zina ni ada dua. Hukum ni hukum Allah Ta'ala ni, bukan hukum manusia buat. Manusia buat tak ada benda ni. Hukum Allah ni, zina ni hak mana berkahwin dengan hak tak berkahwin. Hak belum berkahwin lagi, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhum mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina laki-laki disebat 100 sebatan. Kena sebat. Itu penzina. Dalam hadis sebut wa taghribu am, dibuang daerah setahun. Itu yang belum kahwin. Yang dah kahwin direjam dengan batu sampai mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Maiz dikenakan hukuman rejam. Selepas kematian dia, di kalangan sahabat duk bincang-bincang, ada dua puak. Satu golongan kata, Naya dia mati dalam keadaan berzina, dalam keadaan kena hukum, mati dalam keadaan kena hukum. Satu puak lagi kata, bagusnya dia bertobat pada Allah, dia sempat bertobat. Dan 2-3 hari lepas tu Nabi SAW jumpa para sahabat. Nabi kata berdoalah untuk Maiz, istighfarlah untuk dia. Lalu maka bertanya, apakah dia diampunkan dosa oleh Allah? Maka Nabi kata ya. Bahkan kalau nak bandingkan taubat dia dengan taubat ummah ini, memang hebat taubat dia kepada Allah. Walaupun dia ni berdosa, tapi bila nak bertobat, Allah terima. Sebab tu orang buat dosa ni bukan pengakhiran hidup dia, bukan. Ada orang dia kata ala-ala menyelup perkasam, dia sampai ke perkalengan, aku ni apa benda aku tak buat, semua aku buat. Rasuah aku buat, riba aku buat, zina aku buat, minum arak aku buat. Macam-macam. Tak ada benda aku tak buat, aku ni jahat habis. Jadi takkan Allah nak terima aku? Tuan-tuan, Allah terima kalau betul-betul nak bertobat pada Allah. Yang kadang-kadang orang baik pula ada masalah pula. Orang baik ni dia rasa dia baik, dia sombong, dia takabur, aku paling bagus sini, aku yang paling hebat. Akhirnya dia tak bertobat pada Allah, dia rasa dia baik.
Dia duk rasa dia baik lah, kerana dia tak bertobat pada Allah. Sedangkan dia ada penyakit sum'ah, dia ada penyakit riak, dia ada penyakit ujub. Ini penyakit-penyakit batin semua, penyakit hati semua ni, berat ni. Sebab itu sebagai hamba Allah Ta'ala, kita tugas kita bertobat pada Allah. Biar siapa pun kita nak bertobat pada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada seorang itu orang bertobat pada Allah Ta'ala ni, kadang-kadang dia punya kat mana dia boleh main rasa tu, dia ada berbeza seorang dengan seorang kan? Sebab tu caranya kita nak kena ada juga, kita rajin dengar Quran, kita berdamping orang salih itu, ada pencetus-pencetus ya. Satu ketika ni ada seorang ni, dia ni suka merapu. Orang dulu merapu dia dahsyat, minum arak, berpoya-poya. Zaman dulu ni, satu hari dia ajak kawan-kawan dia datang rumah. Nak buat apa? Enjoy nak buat apa? Nak enjoy. Tapi yang lebih dahsyat, tuan-tuan, baru ni saya dapat maklumat, ada satu tempat tak jauh daripada sini, mereka ni bab minum arak ni lah. Minum arak ni lagi dahsyat. Orang yang minum arak, dia anggap arak tu haram, mana dia tahu dosa, tak apa lagi. Ni dia minum arak, dia menghalalkan arak. Ni lagi dahsyat sebenarnya. Bukan tak kat tu, dia buat apa tak? Dia buat majlis apa? Zikir start pukul 9, habis pukul 4 pagi. Sebelum zikir minum arak dulu. Orang kata ni arak ni boleh? Arak tak apa, arak ni perhan anggur je pun halal. Tu dia pergi tu. Zikir sampai pukul 4 pagi, sungguh lah 4 pagi lah lalok kan minum arak. Ni lagi dahsyat sebenarnya. Atas nama agama ni, atas nama zikir, di kona kot tu nak buat satu ajaran baru pula. Hak lagu ni lagi macam-macam. Kita ingat orang dulu teruk dah, orang lah lagi teruk padang. Tuan, baik, balik cerita kawan ni, dia ajak kawan dia main rumah. Masa duduk tunggu kat pintu, tunggu kawan nak main, tiba-tiba ada seorang lalu, nama dia Syu'bah. Tiba saja tahan kan, macam mana. Kemudian dia tanya, dia saja nak berkenalan. Sebab dia ni, ada orang bagi tahu ni Syu'bah ni. Sebenarnya Syu'bah aku orang kenal. Dia ni ahli hadis. Cerita hadis aku tu. Dia kata saja kawan jenis merapu ni, cerita hadis aku tu. Dia tak mau cerita hadis pak kawan ni jenis kaki merapu. Dia ambil pisau letak. Nak cerita tak mau cerita. Nak cerita tak mau cerita. Terkejut kawan tu. Buat satu hadis. Dia pembawa hadis. Haddathani sekian sampai pada qala Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi't." Kalau hang tak tahu malu, hang buatlah apa nak buat. Tu hadis Nabi tu. Idza lam tastahi, sekiranya kamu tak tahu malu, fasna' ma syi't, buatlah apa pun. Maksud dia apa tuan? Bukan suruh buat. Maksud dia orang hak buat maksiat tu dia tak tahu malu. Dia tidak malulah pada Allah. Tuan-tuan, tahu macam mana dengan hadis itu tak masuk dalam jiwa dia, lebih tajam daripada pisau tadi tu. Pisau tu tajam lah. Ni kata-kata hadis tu, idza lam tastahi fasna' ma syi't. Kalau hang tak tahu malu, hang buatlah apa nak buat. Allah. Tiba-tiba dia rasa ketak. Dia pun tak faham rahsia dia balik rumah. Dia balik rumah dia buat apa? First kali dia buang habis ni. Orang dulu kalau minum arak bukan minum sikit-sikit lah, ni takat sikit-sikit. Satu tempayan rumah hau, faham dia buang habis, buang. Dia apa? Dia tumpahkan. Lepas tu dia bakar mak dia, kalau kawan-kawan dia mai, dah panggil bagi kawan dia, kawan-kawan dia mai, bagi tahu hal sebenarnya. Dia pun nak makan, bagilah makan. Tapi bagi tahu dia tak mau lagi dah. Dia tuang, dia buang habis minum apa semua ni. Dia pun pergi berjumpa Malik bin Anas, Imam Malik. Dan dia belajar kepada Malik bin Anas selama 30 tahun. Dia mengaji, sungguh mengaji hadis, mengaji kitab Muwatta. Duduk dengan Imam Malik 30 tahun. Kesan satu hadis je masuk dalam jiwa dia.
Sebab tu nak bertaubat ni dia kena ada something yang kalau duduk tempat maksiat tak ubah-ubah payah. Dia kena ada juga ada momentum yang membawa kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah taala sekalian. Baik, ada soalan masuk, saya terima dulu soalan yang dikemukakan. Mana ni ya? Pagi-pagi ni bukan tegak soalan ni. Dia punya grup tak apa-apa, dia rancak betul pagi ni. Tengok berlambak grup ni. Okey, Assalamualaikum. Mengapa pahala puasa Allah sendiri yang memberi balasan? Malaikat pun tak boleh mencatatnya. Baik. Nabi kata dalam hadis qudsi, "As-saumu li wa ana ajzi bih." Hadis qudsi ni makna Nabi bersabda, Allah berfirman, puasa bagiku, akulah yang akan tunaikan, aku akan bagi ganjaran. Yang kita tak tahu banyak mana. Biasanya amal ibadat ni disuruhlah hadis Nabi, paling tidak dapat 1 pahala. Niat baik tu dapat pahala, tak buat lagi, buat dapat 10 pahala. Baca Quran dapat 1 huruf 10 pahala. 10 sampai mana? Sampai 700 pahala. Kan? 700 dha'fin, sampai 700 pahala. Macam kita bersedekah di jalan Allah Taala digandakan, disebut dalam Quran disebut. Tapi tak, puasa tak tahu macam mana. Infinity. Maknanya open, serah pada Allah. Allah tak bagi tahu. Allah sendiri akan bagi. Sebab apa? Persoalannya sebab dia satu ibadat yang orang tak tahu, hanya Allah dia tahu. Ibadat lain orang tahu. Tuan-tuan, dia tak solat, orang tahu dia tak solat. Tahu tak? Tahu. Di meeting ni start pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Tak berganjak tu orang tu, duduk chair meeting. Minum air ya, dah sebelah tu. Kan? Bulan puasa tak minum. Duduk meeting tu, cerita-cerita. Dia ni apa, musafir pun tidak, apa pun tidak. Tak sembahyang. Memang tak sembahyang. Kan? Dulu ingat dulu dalam parlimen kan bentang belanjawan. Sampai kat maghrib, daripada zuhur, lepas zuhur, daripada Jumaat, lepas Jumaat tu sampai maghrib. Orang musafir tak apa, tak musafir, masa tu boleh kenal siapa sembahyang, siapa tak sembahyang. Duk lenggak tak keluar mana kan. Tapi kalau puasa tak tahu. Ibadat lain tahu, puasa tak tahu. Dia masuk bilik air, dia kumur, kuruk, buang, separuh telas, separuh buang. Siapa tahu? Tak siapa tahu. Tapi Allah tahu. Nak ceritanya, maknanya ibadat yang siapa pun tak tahu, tapi Allah Ta'ala mengetahui. Dan ibadat puasa ni pun ada special. Dia bukan buat, dia tinggal. Kebanyakan ibadat semua buat. Salat kita buat, zakat kita keluarkan, haji kita pergi. Puasa dah, bukan kita buat, kita tinggal. Tinggal apa? Tinggal makan, tinggal minum, tinggal bersama suami isteri, tinggal bercakap bohong, tinggal. Dia tinggal. Ibadat tinggal dia panggil. Nak latih diri kita meninggalkan yang benda kita kata benda hak ma'ruf pun kita tinggal. Jadi kalau benda maksiat takkan tak boleh tinggal. Kan? Itu antara keistimewaan Ramadan. Yang kedua, apa beza solat tahajud dan qiyamul lail? Qiyamul lail dan tahajud, satu makna dia. Nak tahu beza dia, tengok makna dia lah. Apa maksud qiyamul lail? Qiyam ni maksud bangun. Al-lail malam, bangun malam. Ataupun solat malam, bangun tu untuk apa? Untuk solat lah. Dan juga ibadat lain. Solat tarawih termasuk dalam qiyamul lail, termasuk dalam solat malam. Sebab tu di Mekah dia tak panggil solat tarawih, salatul qiyam rahimakumullah. Dia sebab salatul qiyam. Sebab apa? Dia merujuk kepada qiyamul lail juga, malam, solat malam, solat yang dikhususkan pada waktu malam. Kita duk tunaikan solat. Ustaz, saya bangun tengah malam, nanti saya nak buat mana dulu? Apa nak buat tahajud dulu ke, hajat dulu ke, apa tasbih dulu ke, taubat dulu ke? Saya nak tanya, hak mana solat malam? Hak mana solat malam?
Hajat solat malam ke? Ada. Hajat bukan solat malam. Siang boleh buat, malam boleh buat. Taubat solat malam ke? Tak juga. Dia boleh buat siang malam. Tasbih solat malam ke? Tak. Malam boleh buat, siang buat. Tahajud? Tahajud masuk solat malam. Tahajud tu makna apa? Tahajud tu yang Allah sebut wa minal laili fatahajjat bi. Tahajud maksud dia meninggalkan tempat tidur. Jadi makna solat tahajud ni solat yang kita tunaikan lepas kita tidur dan kita bangun. Itu tahajud. Itu maksud solat tahajud. Dan dia termasuk dalam qiyamul lail. So qiyamul lail ni lebih besar. Solat malam. Qiyamul lail ni solat malam lebih kurang. Solat malam tu apa? Termasuklah tarawihnya, termasuk witirnya. Hajat tak masuk. Itu siang malam boleh buat. Taubat tak masuk, tasbih tak masuk. Termasuk tahajudnya. Termasuk tahajud. Sebab apa? Sebab tahajud tu maksud dia meninggalkan tempat tidur. Maknanya kita sanggup tolak selimut kita hak berat tu semata-mata bangun nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tahajud. Biasa kita kalau selain Ramadan alhamdulillah lah. Selain Ramadan bukan tahajud, terkejut. Terkejut masuk bilik air, keluar tidur balik. Kan? Itu banyak. Itu maksud tahajud. Sebab tu para ulama bincang, tahajud ni boleh buat dah kalau tak tidur. Sebab tahajud itu sendiri maksud dia tinggal tempat tidur. Tiba-tiba tak tidur. Apa tahajud ni kalau tak tidur? Sebab tu ada seorang ulama kata tak, kau mana pun tahajud ni lepas tidur. Makna kita tidur, kita bangun walaupun sekejap kita tidur tu. Lepas isyak tu tidur sekejap, tak kepala 10 minit, malam minit, apa tu jaga. Ataupun tidur ke 2 pagi, ke 3 pagi kita solat. Itu maksud tahajud. Namun begitu ada juga pandangan ulama kata kalau orang kerja malam, shift malam atau orang penyakit tak boleh tidur, adakah boleh buat tahajud? Dia tak tidur dulu. Ini boleh buat. Ini pengecualian boleh buat. Sebab apa? Sebab kalau tidak dia tak buat lah daripada tak boleh tidur. Kan? Jadi maknanya gitu. Baik. Seterusnya, semua dosa isteri ditanggung oleh suami. Suami alim, isteri tak tutup aurat, tak solat. Suami alim, isteri tutup aurat, jaga solat tapi suka mengumpat. Soalan, bagaimana seorang suami boleh hindarkan diri dari miskin pahala di akhirat kelak? Baik. Pertama, betul ke semua dosa isteri ditanggung suami? Macam orang kata lah, dosa anak ditanggung oleh mak ayah. Siap lagi kadang-kadang orang duk cerita lagi. Oh, kamu kalau tak solat, beritahu motivasi pada budak-budak, kamu tak solat, arwah ayah kamu dalam kubur, arwah mak kamu. Satu kamu tak solat, depa satu api neraka masuk, depa batu api neraka masuk pada mereka. Dibakar apa semua. So, mak ayah akan tanggung dosa anak. Suami akan tanggung dosa isteri. Tak, tuan-tuan. Itu salah. Itu kepahaman yang salah. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Mak tak tanggung dosa anak, anak tak tanggung dosa mak, suami tak tanggung dosa isteri, isteri tak tanggung dosa suami. Pelik dia ustaz ni. Mana pula kami duduk mengaji lama ni begitu? Kena faham tuan-tuan, dosa tu hak mana? Kalau kita letak macam tu je, pak tanggung dosa anak, suami tanggung dosa isteri, agak-agak Nabi Nuh kena tak? Nabi Nuh kena tak? Anak dia beriman ke tak? Tak beriman Nabi Nuh. Kalau faham lagu tu, Nabi Nuh kena tak? Kena. Nabi Lut kena tak? Isteri dia beriman ke tak? Tak. Kena tak? Kena. Sebab itu sekarang ni kita kena faham tanggungjawab. Yang dosa tu kerana tidak melaksanakan tanggungjawab. Itu dosa. Bukan tanggung dosa orang lain dah. Contoh si anak, tanggungjawab kita apa? Ajak dia sembahyang. Okey. Kita ajak hantar sekolah agama apa semua clear. Tiba-tiba dia tak sembahyang. Bapak ni berdosa tak? Tanggung dosa anak? Dah. Sebab kita laksana tanggungjawab kita dah. Kita dah buat elok dah. Lepas tu kita bukan tahu, takkan dia duduk depan kita 24 jam. Kita pun tak tahu. Dia tak solat, berpura-pura depan kita apa semua. Bapak tadi dia tak dosa apa-apa sebab dia sudah tunaikan tanggungjawab dia. Yang bapak tanggung dosa ni ialah apa? Dia tak tunaikan tanggungjawab dia. Dia tak pernah ajak anak dia, apa semua dia tak pernah ajak.
Anak dia jadi jahat, dia berdosa. Berdosa sebab apa? Sebab dia tidak melaksanakan amanah tanggungjawab yang ada pada diri dia. Itu dosa kat situ. Siapa dengan suami? Dia berkewajipan untuk ajar isteri dia. Kalau dia tak peduli isteri dia nak jadi apa, dia memang dia berdosa. Pasal apa? Itu buat tanggungjawab dia. Tapi kalau dididik dah slowly lah. Dulu sama-sama masalah, sama-sama berubah. Tapi bila main lelaki tu berubah, isteri tak berubah lagi. Takkan nak terus cerai? Dia takkan cerai lah, sebab dia kena didik lah. Selama dia didik, dia ajar, apakah dia berdosa? Tidak. Walaupun suami dia isteri dia tak taat? Tidak. Sebab apa? Sebab dia tetap mendidik, laksanakan tanggungjawab. Yang dia berdosa bila mana dia biar isteri dia buat apa, buat habit dia, itu berdosa. Berdosa sebab apa? Sebab tidak melaksanakan tanggungjawab. Itu maksud dia. Kan? Suka mengumpat mana lelaki nak tahu, dia bagi tahu jangan mengumpat, dia ajarlah. Tiba bini dia mengumpat, adakah lelaki dia berdosa? Tak, kecuali kalau lelaki join sekali. Lelaki mana tahu bini dia suka mengumpat. Cuma dia kena pesan, dia kena bagi tahulah, ajarlah. Benda tu salah, jangan nak buat. Tiba-tiba belakang dia ataupun mengumpat juga, maknanya begitu. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi harap faham dia punya konsep. Kadang-kadang hari ni ramai yang salah faham konsep. Bila salah faham konsep, maknanya dia duk ingat seorang tu tanggung dosa orang. Naya tuan-tuan, kita sebagai bapa, kita ajak anak kita elok-elok, tiba-tiba anak kita mana nak tahu, ada jenis macam tu. Bapa bagui, anak haprak. Banyak. Bapa haprak, anak bagui, banyak juga. Jumpa saya baru ni, jumpa saya rocker saya, jumpa kat masjid lepas buka bulan Ramadan, lepas solat isyak, lepas kuliah, lepas solat isyak, mari jumpa ustaz. Ada yang soalan, kata apa dia? Mak saya, awak mak saya ni, ustaz tengok saya lagu ni kan, nampak dia rocker saya. Dulu saya tak sembahyang, mak saya pun tak sembahyang. Kami happy ya, okey lah, sama-sama tak sembahyang. Tapi alhamdulillah sekarang saya dapat hidayah Allah. Saya dapat hidayah Allah. Saya solat, alhamdulillah tenang rasa. Tapi ustaz, mak dia menangis. Dia menangis. Saya senyap tunggu dia hilang menangis. Nampak ni hati dia apa? Jiwa dia halus. Walaupun nampak ganas kat luar kan. Dia menangis. Betul? Saya tunggu jap dia beritahu. Tapi mak saya ustaz, mak saya masih tak solat. Kalau dulu saya tak rasa sama-sama tak solat, nak rasa apa sama-sama tak solat. Tapi sekarang saya rasa, saya takut mak saya masuk neraka ustaz. Oh, anak yang bagus. Kan? Apa yang dia boleh buat? Bolehkah dia paksa? Tak boleh. Daripada bawah ke atas tak boleh. Dia kena doa je. Dia kena cakap elok-elok je. Buat macam mana? Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna kekeh macam tu banyak. Begitu juga. Jadi yang pentingnya apa? Yang pentingnya kita kena faham dia punya konsep dia. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, nampaknya masa dah tak mengizinkan pada kita. Kita kena berhenti waktu syuruk. Syuruk berapa? 7:03 minit. Lah berapa? 7:03 minit on time. Kan? Jadi banyak kalau kita nak bincang ni, tapi kurang-kurangnya sedikit tazkirah waktu pagi sudah cukup untuk diri saya sendiri dan untuk semua. Untuk apa? Poin kita tadi sama-sama, Ramadan duk ada lagi, jangan kita buang lagi, jangan kita tak peduli dia lagi. Mohon keampunan, mohon taubat kepada Allah. Moga-moga Ramadan ni kita mendapat pengampunan dosa di sisi Allah. Sebab apa? Sebab Nabi kata, Nabi mengaminkan doa Jibril, amat malang, amat rugi, amat celaka orang yang berada dalam bulan Ramadan tapi dosanya tetap tidak diampunkan oleh Allah. Allahu Akbar. Takut kita tuan-tuan. Jadi kita gunakan masa yang ada ini, yang berbaki Ramadan ni, bersungguh-sungguh memohon ampun pada Allah. Moga-moga Allah memberi pengampunan kepada kita semua. Bila Allah mengampunkan dosa kita, insya-Allah kita akan dilimpahkan rahmat dan barakah, dan
nikmat yang kekal abadi selamanya di akhirat kelak. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sekadar itu apa yang baik datang daripada Allah. Silap saya bermaaf, dan saya ucapkan selamat meneruskan lagi misi menghidupkan siang dan malam-malam Ramadan yang terakhir ini, yang sangat-sangat memberi manfaat kepada kehidupan kita. Dan selamat balik kampung juga yang akan balik sehari dua ni, dan selamat juga menyambut Id Fitri Mubarak. Kullu aam wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Moga-moga kita semua diampunkan dosa oleh Allah. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti 'ibadaka salihin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Waalaikumsalam. Ya.